أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بالتحية المباركة، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد وشكر لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih yang berusaha Guru Taktik, Wan Edi dan seterusnya, kepada yang dikasihi yang berbahagia Tuan Haji Ustaz Amri Yasrun yang bertua PKL KWSP, seluruh ahli dan kuasa dan warga KWSP dan seluruh kaki tangan warga kerja KWSP dan seluruh kaum muslimin muslimat yang menghadiri kuliah pengajian pada tengah hari. Sekali lagi diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Juga salam Aidillah, walaupun kita menyambutnya semalam dan hari ini memasuki hari Tasyrik, ya, yang pertama, hari-hari yang masih disunatkan kita melaksanakan ibadah korban dan apa saja amalan yang mendekatkan diri, ya, kepada Allah, dan hari-hari yang merupakan hari-hari makan dipanggil, ya, ayyamul akal wasyarab, ya. Hari ini haram berpuasa, tak boleh berpuasa. Jadi moga-moga kita dapat manfaatkan, ya, makan hari ini juga dengan perasaan sedar bahawa hari ini adalah satunya tidak boleh berpuasa, satu anugerah yang begitu indah dalam agama ini. Begitulah Tuhan kita yang Maha Penyayang ni merahmati semua hamba-Nya dengan berbagai kurniaan, rahmat dan kemudahan, ya, di samping kerahan-kerahan tertentu, ya, untuk menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa bertakarrub, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi siapa yang mengerjakan ibadah korban, tahniah diucapkan, dan jangan lupa ingat, ya, Allah kata la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai pada kamu, pada Allah dari kamu, bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai pada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari sisi kamu tentang ibadah itu. Jadi moga bersama dengan persembahan ibadah korban kita bekalkan, ya, rasa ketakwaan, rasa kehambaan, rasa kesyukuran, ya, rasa kekhudu'an kita pada Allah Subhanahu wa taala yang beri kurnia yang maha banyak kepada kita, dan moga-moga persembahan ibadah korban kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berbekal amal takwa yang kita, ya, sisipkan bersama dengan persembahan ibadah korban, insya-Allah. Hari ini pun masih ada orang berkorban, yang mungkin juga esok, dan alhamdulillah di dalam kesibukan begini, ya, kita masih lagi dapat bersama dalam ruang pengajian ini. Ya, terima kasih pada semua warga dan khususnya yang dipertua PKIL KWSP, Tuan Haji Ustaz Amri Yasrun. Moga-moga ya, segala usaha baik beliau ini terus kita dukung dan kita sokong dengan kehadiran, ya, dengan dukungan. Moga-moga kita dapat terus manfaat dan keberkatan dengan majlis pengajian ilmu ini. Alhamdulillah, hari ini kita masih berbicara tentang fiqh solat, masih bercerita tentang khusyuk solat, dan hari ini tajuk baru akan kita bicarakan, iaitu berkaitan dengan cerita-cerita orang yang khusyuk dalam solat. Memang, ya, dalam Al-Quran banyak kisah-kisah untuk menjadi iktibar, sebab minda manusia ini dia dekat, ya, dan dia dapat meresapi semua cerita-cerita dengan mudah berbanding dengan benda-benda yang berbentuk ilmiah, yang berbentuk fakta-fakta semata. Jadi sebab itu, ya, kita kena dibantu dengan cerita-cerita agar cerita-cerita ini dapat meresap ke dalam jiwa, agar jadi dukungan dan sokongan motivasi untuk diri kita lengkapkan khusyuk dalam solat. Jadi hari ini santai saja dan sempurna dengan hari, ya, hari raya korban yang masih kita rayakan, walaupun masih tak dapat ke mana-mana, tapi sebenarnya jiwa kita boleh ke mana-mana. Ya, sekali-sekali kita tukarkan dengan baca Al-Quran, dengan terjemahan Al-Quran, ya, perbagaikan. Hilangkan, ya, jangan keluhkan kebosanan, sebab ini sebenarnya salah satu nikmat, ya. Begitulah manusia ni,
Itu yang Allah selalu tanya kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Di antara mana-mana nikmat kamu, mana yang kamu dustakan? Ya, wahai jin dan manusia. Tukadziban tu dua makhluk, jin dan manusia. Sebab pasal tak, dulu masa kita sibuk sampai kata Allah tak sempat nak duduk dengan anak bini. Ya, sekarang dah duduk dengan anak bini 3-4 bulan, kita Allah tak boleh dah nak keluar lagi. Maka sebenarnya bukan ujian yang Allah pelbagai, itu masalahnya jiwa kita. Jadi hadapi dengan kesyukuran. Kalau ada kebosanan, kita tukarkan amal ibadah kita dengan mempelbagaikan aktiviti. Kita jadualkan bacaan Al-Quran. Apa salahnya setiap hari yang kita kata bosan tu, kita gantikan dengan tak ke mana-mana tu, dengan mencabar diri untuk membaca 2 muka surat, 1 juzuk Al-Quran. Kalau tak dapat 2, buat 1 juzuk. Terbalik tu Ustaz. Tapi itulah. Ya, boleh tuan-tuan mengisi kebosanan waktu kita. Ya, dan insya-Allah kita programkan apa yang baik supaya berakhir musim pandemik ini, lockdown ni, kita dah ada satu amalan yang sebati dengan diri kita yang dah kita istiqamahkan dan kita jadualkan dalam diri kita, insya-Allah. Itu kebaikannya. Jadi mari kita tengok beberapa kisah tentang khusyuk dalam Al-Quran. Di sini eloklah ya, muka surat 234. Di sini eloklah dipaparkan sedikit contoh mereka yang khusyuk dalam solatnya untuk direnungkan, dijadikan pedoman ya pada orang-orang yang solat kita ni semualah, supaya kita dapat ya membantu usaha-usaha khusyuk kita dalam menjalani ibadah solat ini. Jadi kita pun nak ada panduan, nak ada pedoman bagaimana nak menjayakan khusyuk dalam solat ini dengan cerita-cerita, moga-moga jadi motivasi. Artinya ya, benda ni jadi panduan, jadi pedoman supaya kita dapat merasakan bahawa apa yang kita lakukan ini pernah dan biasa dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Ya, supaya kita dapat baiki mutu dan kualiti khusyuk solat kita. Yang pertama, Rasulullah SAW kerana khusyuk yang begitu mendalam sehingga tidak menjadi kakinya bengkak dan pecah-pecah lantaran begitu lama berada dalam keadaan berdiri ya, dalam solat baginda. Jadi ini jadi renungan kita, subhanallah. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ni cerita bagaimana Aisyah yang mengeluh, Rasulullah tak mengeluh pun. Kenapa perlu Rasulullah buat sampai begini, sampai sembahyang bengkak? Ialah isteri sayang suami. Tanya kenapa bang sembahyang sampai bengkak kaki ini? Ya, atas realiti pun syurga dah dibukakan. Dosa kamu ni diampunkan yang terdahulu dan terkemudian. Jadi kenapa perlu beribadah begini? Subhanallah. Ialah nak bercerita tentang sembahyang sampai bengkak kaki ni maknanya terlalu lama. Sebab sembahyang ni berdiri saja. Dia tidak ada gerak-gerakan kasar yang boleh menyebabkan kita bengkak. Tak ada. Main bola boleh bengkak kaki, main hoki boleh bengkak kaki, main badminton boleh terseliuh kaki. Tapi itu semua gerakan yang pantas dan agresif. Solat, gerakannya tamakninah, tenang. Macam mana boleh bengkak? Ia tidak lain adalah 2 faktor. Yang pertama, benda tu terlalu lama. Yang kedua, dan tempoh lama tu tak akan terhasil melainkan dengan sebab khusyuk. Khusyuk artinya fokus betul-betul. Terlalu lama betul-betul. Jadi barulah dapat hasil bengkak ya, dan pecah-pecah kaki. Sebab solat bukan berjalan kaki, bukan berlari, bukan bekerja, tak, solat. Berdiri, rukuk, sujud, duduk. Nak bengkak macam mana? Jadi apa yang nak diceritakan daripada cerita ini adalah cerita bagaimana khusyuknya Rasulullah sampai bengkak. Ya. Dan jawapan Rasulullah bila ditanya mengapa buat sampai macam ni, sembahyang terlalu lama sampai bengkak kaki, sedangkan kamu ni dosa pun tak ada, maksum, ya, syurga pun dibuka pintunya khas untuk kamu mendahului orang lain. Tapi kenapa baginda Rasulullah SAW perlu sembahyang sampai begitu rupa? Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakuran. Apakah tidak boleh aku jadi hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah. Ya. Itu jawapan Rasulullah SAW. Sembahyang sampai bengkak kaki ini nak membuktikan kesyukuran pada Allah, nak cakap terima kasih ke Allah. Yalah, Tuhan bagi kita 24 jam sehari. Jadi apa salahnya berdiri 2 jam, 3 jam untuk Allah? Itu maksudnya. Kita takkan mampu.
melainkan dengan perasaan sedar betul-betul mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ini dibantu dengan rasa syukur yang sangat dalam diri Rasulullah SAW. Sebab tu Rasulullah ketika mana memulakan bicara, ya Mu'az inni wallahi inni la uhibbuk, wahai Mu'az, aku ni sangat sayang kepada engkau. Maka Rasulullah pesan-pesan, dan antara pesannya wala tada'unna, jangan wala tada'anna dubara kulli salat antas Allah. Jangan kamu sekali tinggalkan doa ni setiap kali lepas sembahyang. Apa dia doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nak bantu khusyuk ni, nak bantu boleh buat solat dengan tenang, boleh bersyukur betul-betul pada Allah, kena banyak berdoa. Antaranya doa tadi, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala dzikrika, untuk boleh selalu ingat engkau, wa syukrika, dan ini syukur engkau pada engkau. Syukur pada Allah ni bukan alhamdulillah je, mampu melaksanakan ketaatan, mampu solat dengan sepenuh tumpuan, penuh kekhusyukan. Itu yang perlu kita jayakan. Wa husni ibadatik, dan elok ibadah kepadamu ya. Jadi elok ibadah ni antaranya khusyuk lah. Kan? Jujur dan betulnya ibadah kita ni dengan khusyuk dalam solat. Jadi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahap khusyuk solatnya. Berbanding kita yang sembahyang, Rasulullah bila angkat takbir Allahu Akbar, semua tak rasa. Allahu Akbar Rasulullah bila takbir semua tak rasa. Sebab tu kaki bengkak tu, kaki dah lama dah lebam dah tu, dah pecah-pecah dah tu, berdiri lama. Tapi Rasulullah tak rasa. Sebab apa? Khusyuk. Kita ni sebab dah tak terlalu khusyuk, bila solat je Allahu Akbar semua rasa. Gatal kat sini rasa, gatal kat belakang rasa, gatal kat rambut rasa, semua rasa. Yang rasakan tu siapa? Tak lain tak bukan pengganggu setia kita, iaitu syaitan. Yang peliknya sebelum sembahyang tadi tak rasa. Masa tengok handphone, masa main PUBG tak rasa semua benda. Maknanya hati kita khusyuk ketika melakukan benda-benda yang selain pada ingat pada Allah tu. Khusyuk betul kita. Tengok cerita TV pun tak rasa. Kita pun pernah mengalami apa yang Rasulullah alami. Cuma bezanya situasi. Apa maksud saya? Kita pernah semut kaki dulu kan. Duduk tengok TV, tak sedar. Cerita Hindusan 3 jam kita tengok sampai bila bangun tombang. Rupanya kaki dah semut. Tak rasa. Itulah khusyuk. Itulah khusyuk apa dia? Memberi sepenuh tumpuan dan penghayatan pada apa yang sedang kita hadap. Itulah solat Rasulullah SAW. Tapi ia tidak berlaku pada solat kita. Ia berlaku pada tumpuan, minda dan jiwa kita ketika menonton filem, ketika bermain game, ketika melakukan aktiviti-aktiviti dunia kita. Subhanallah. Artinya kita pernah khusyuk, tapi bukan di medan solat. Di medan dunia yang lain. Subhanallah. Kita ni sebenarnya tak tahu nak cakap macam mana. Atas realiti ni kita terpaksa mengaku bahawa kita terlalu jauh dengan khusyuk solat. Maka kita bertanggungjawab untuk berusaha melaksanakan apa-apa yang wajar agar kita sempat khusyuk dalam solat sebelum Allah panggil pada kita. Usahakan insya-Allah. Itu cerita sebenar khusyuk solat. Itu realitinya dan kita pernah mengalaminya, cuma tidak berlaku dalam solat. Sembahyang sampai bengkak kaki, susah nak buat. Susah. Kalau benda lain boleh. Orang main bola sampai bengkak kaki boleh. Sebab dia bertumpu kat situ. Sakit pun tak apa, bangun lagi, boleh lagi. Balik rumah nanti barulah yang terbaring 2 minggu. Allah. Yang keduanya cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam solat beliau, seolah-olah solat tu berdiri macam tiang dia. Tetap badannya, subhanallah. Tidak bergerak dan bergoyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kena at-tahiyat. Tak betul tuan-tuan. Khusyuk ni antara maksud dia tetap diam. Itu khusyuk. Jadi siapa yang biasa sembahyang goyang sikit tu, berhentilah. Baca terangguk-angguk, terpatuk-patuk, berhentilah. Sebab itu bukan khusyuk.
khusyuk dia. Malah kalau benda tu sengaja dilakukan, dia jadi makruh kalau gerakan anggota kecil. Maka tetap diam. Sebab khusyuk ni antara maksudnya as-sukun, diam. As-sakinah. Begitu juga Ibnu Az-Zubair, Abdullah bin Az-Zubair ni. Pada satu ketika, Abdullah bin Az-Zubair sedang bersujud, tiba-tiba senjata pelancar manjanik menimpa pakaiannya. Yang manjanik itu jatuh, menimpa pakaiannya. Kemudian datang beberapa orang mengangkat pelancar itu, sedangkan beliau sedikit pun tidak mengangkat kepalanya. Wah. Ya. Artinya memang tak sedar duk benda kat luar ni. Tak sedar langsung. Bila dah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala apa yang selain Allah jadi kecil. Dunia semua kecil, semua ke tepi, bagaikan laluan tu semua kudus untuk Allah. Hebat. Ya. Sebab tu mereka terlalu tenang dan menghadapi waktu-waktu solat tu dengan penuh ceria dan girang. Kerana itu ruang nikmat yang sebenar yang sedang mereka nikmati. Berbanding kita menerima waktu solat dengan penuh resah. Melaksanakan solat juga dengan keadaan tergesa-gesa, nak cepat sudah. Maka khusyuk tak sempat nak masuk dalam jiwa kita. Dan kadang-kadang ada orang tak fikir langsung tentang khusyuk. Janganlah begitu. Selanjutnya cerita Sayyidina Ali bin Abi Talib. Apabila hadir bersembahyang, nak masuk ruang solat, maka dia terus berkata apa? Kelihatan wajahnya menggeletar. Mukanya pucat. Orang tanya, ni apakah gerangan yang menimpa tuan? Sakit apa ni tuan? Sampai pucat lesi ni. Gitu feel dia orang tu. Ialah perasaan yang bercampur baur tu yang kita katakan tentang hadirkan kebesaran Allah, rasakan kegerunan terhadap murka Allah, bimbang Allah tak terima tu jadi pucat tu. Maka Sayyidina Ali jawab, demi Allah telah datang waktu menunaikan satu amanah yang Allah telah kemukakan kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk mikulnya. Fa'abaina an yahmilaha, fahamalah linsan. Semua amanah untuk jadi khalifah di bumi ni Allah pernah offer pada langit dan bumi. Semua tak mau. Tapi insan sangat menerima, innahu kana zaluman jahula. Manusia ni makhluk yang jahil dan menzalimi diri ni banyak. Jadi kita ni banyak menzalimi diri kita bila mana tanggungjawab ni kita dah pikul, dah sanggup, tapi kita tak jalankan dengan betul-betul. Mereka semuanya enggan makhluk-makhluk lain tidak dapat bimbang, tak dapat menyempurnakan amanah itu, dan saya telah dipertanggungjawabkan untuk melikulnya. Tapi manusia kita telah menerima amanah ini untuk jadi khalifah, lalu kita pikul. Nak pikul amanah ni, amanah ni akan dipersoalkan semula. Dan ingat tak kita hadis Nabi yang kata perkara pertama yang Allah nak tanya kat akhirat, solat. Maka nak jawab tentang solat kita ni. Kalau Allah tanya berapa kali sembahyang kita khusyuk, payah nak jawab. Kalau pernah sekali 4 rakaat tu khusyuk, adalah benda juga kita nak bercerita, nak membela diri kita. Itu pun tak pada, tapi takut tak ada. Memang tak cukup sekali khusyuk dengan usaha yang Allah beri pada kita. Tapi kalau tak ada usaha langsung, lagi besarlah malapetaka yang bakal menimpa kita besok di sana. Jadi Sayyidina Ali nak sembahyang tu, sebelum sembahyang lagi dia dah sedar. Dia dah bawa perasaan dia. Sebab tu kita bicarakan ada berapa minggu yang sudah bulan sudah, kita dah bicarakan antara perkara pertama yang boleh membantu khusyuk, kena sedar kita ni nak solat mulanya. Jadi sebelum Allahu Akbar sedar ni nak ngadap Tuhan. Jadi Sayyidina Ali ketika datang ke masjid pun muka sedar dah. Bila orang tanya demam ke, sakit apa ke ni, bukan demam, bukan salah, tapi fikir sekarang ni kita nak berhadapan dengan Tuhan yang menyerahkan amanah pada kita untuk menjadi khalifah di muka bumi ni. Dia akan dipersoalkan di akhirat. Sebab tu dia bimbang, dia gerun. Sedangkan kita tak rasa apa-apa. Itu masalah kita lah, bukan masalah dia. Satu cerita lagi, di satu hari
kaki Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tertikam duri yang menyebabkan dia terhinjuk-hinjuk berjalan dan duri itu tidak dapat dicabut keluar. Allahu Akbar. Kenapa? Bila nak cabut sakit sangat. Susah. Maka para sahabat yang kesian, simpati dengan Sayyidina Ali telah menyediakan penyepit besi untuk mencabutnya. Dan dicadangkan agar dia dicabut duri itu ketika Sayyidina Ali solat. Kenapa? Para sahabat tahu bahawa Sayyidina Ali bila solat dia terlalu khusyuk dan sampai tak sedar tentang diri. Subhanallah. Sampai terkenal begitu. Berbanding kita ni tengah solat palinglah tak khusyuk. Semua benda kita ingat. Semua benda kita rasa. Kat ujung jari kaki tu tiba-tiba rasa pedih pun terasa. Nak garu tak sampai. Kat belakang badan ni rasa gatal macam-macam. Kalau semut ketik masa tu lah rasa. Kalau nyamuk gigit lagi lah masa tu nak tampak. Nanti kalau dibandingkan dengan realiti khusyuk, sebenarnya kalau semut ketik, nyamuk gigit ketika solat ni, kita kena tahan tuan-tuan. Tahan, nak buktikan bahawa kita ni sedang bersolat. Benda-benda itu terlalu kecil untuk diindahkan berbanding dengan tumpuan pada solat kita. Sebab tu kena ada cerita-cerita begini supaya kita tahu di mana kita tentang khusyuk berbanding dengan para sahabat. Subhanallah, jauhnya kita. Jadi apabila dilakukan perkara itu, artinya ketika mana Sayyidina Ali solat, ketika bagi beliau sujud, maka ketika itulah disepit duri tersebut dengan penyepit besi dan ditarik. Dan ketika dicabut, Sayyidina Ali tidak berganjak sedikit pun daripada kedudukan solatnya. Dia tak rasa. Sedangkan ketika di luar solat, orang cuba nak cabut, dia kata stop, tak tahan, sakit. Allahu Akbar. Apa artinya semua ni? Kalau kita renungkan sejak, artinya sembahyang ni terlalu nikmat. Sebenarnya kalau khusyuk, sampai apa sahaja yang datang berbentuk bersifat dunia ni dia tak rasa. Artinya yang sakit tak rasa, yang nikmat tak rasa. Sebab sembahyang tu terlalu nikmat. Ialah orang dalam kenikmatan, banyak benda dia tak sedar. Kan? Orang mabuk bercerita, banyak benda dia tak sedar, benda tak betul dia buat pun dia tak kisah. Orang tengah syok, tengok bola, kita cakap apa pun dia tak dengar. Kita ambil barang dia pun dia tak sedar. Kita cubit dia pun kadang-kadang dia tak rasa. Subhanallah. Solat ni terlalu nikmat. Maka kita kena sedar dan fahami, hayati tentang kebesaran solat ini. Dan kita kena cemburu dan rasa iri. Agaknya bila dah kita nak dapat solat yang khusyuk ni sebenarnya. Hal serupa telah berlaku kepada Urwah bin Az-Zubair. Adik-beradik kepada Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, kakinya ditimpa penyakit pekung. Pekung ni sopak penyakit bernanah tu. Yang berbahaya telah dipotong kakinya ketika beliau sujud tanpa merasai sakit. Cerita ni macam cerita bohong tu. Tapi begitulah, solat jadi bius. Menyebabkan orang tak rasa entah apa. Pelik. Dia sujud tu, dalam keadaan bertasbih pada Allah, memuji Allah, membesarkan Allah. Subhanallah. Kaki dipotong, tak rasa. Ni sakit macam orang kena kencing manis nak potong tu. Kena pengsan kan. Kena bius. Barulah tak rasa. Tapi orang dulu mana ada bius zaman para sahabat. Maka mereka solat. Dan ketika solat, ketika sujudlah waktu yang paling hampir dengan Tuhan tu, tak rasa tubuh mereka diapa-apakan. Allahu Akbar. Jauhnya kita daripada realiti ini. Muslim bin Yasar tidak menyedari terbaliknya tiang dalam masjid. Sedangkan di waktu itu dia mengerjakan solat. Masjid runtuh, tiang tumbang, semua orang lari. Dia terus sembahyang. Allahu Akbar. Ni sembahyang apa? Sembahyang khusyuk sangat. Dulu pernah
berlaku gempa bumi kan, zaman gempa bumi banyak berlaku lah, tsunami dan sebagainya tu. Ya. Kita lihat macam-macam video yang ada kalanya masjid runtuh dan sebagainya. Ya, maka realitinya kita ni dengan masjid runtuh macam mana tuan-tuan tengah solat? Tak payah lari ke? Sembayang terus ke? Kita kena kembali pada hakikat diri kita. Apa maksud saya? Maksud saya kalau kita sedar ya ada bencana yang menimpa, kita solat, kita sedar, ya maka kita kena melarikan diri menyelamatkan nyawa. Wajib. Tapi kalau kita khusyuk sampai tak sedar, ya benda tu berlaku, itu dimaafkan. Sebab nyawa ni pun hak milik Allah yang Allah pinjamkan. Kita kena memeliharanya. Ya. Kalau tuan-tuan sembahyang, ya, rumah terbakar. Tuan-tuan nak sembahyang dalam api ke? Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan kena lari menyelamatkan diri. Atau ular nak patuk pun Rasulullah suruh, ya, lari. Itu hukum fiqahnya. Ini jelas. Soal tak sedar terlalu khusyuk, jangan bohong. Kalau betul-betul khusyuk macam para sahabat ni tak apa. Tapi kalau tuan-tuan semayang pun tak pernah khusyuk sangat, tiba-tiba ada masjid runtuh, nampak masjid tu tuan-tuan pergi kat runtuhan tu, mati kat celah tu. Tu mati bunuh diri namanya. Dua benda yang sangat berbeza. Ya. Nahnu nahkumu bidzawahir. Kita tetap menghukum benda yang secara zahir. Secara hukum zahir, musibah kena dielakkan. Sembahyang kena ditinggalkan kalau ada musibah. Ya. Semua kena ditahan. Sembahyang boleh ditangguhkan, boleh dilewatkan. Malah boleh diqadha atau musibah dan keperluan. Maka benda ni kena difahami ya. Sebab kita lihat ya, bila mana berlaku insiden gempa bumi itu, ada sebahagian jemaah yang dah lari keluar. Tapi bila tengok ada kawan-kawan yang tengah sembahyang, dia masuk balik dan mati bersama runtuhan tu. Kita tak tahu niat dia macam mana. Tapi hukum zahirnya tak boleh kita lakukan perkara yang sebegitu. Ya. Kalau seorang tersembahyang dengan khusyuk sampai dia tak sedar dan lalu timbus mati terus, itu dia dengan Tuhan. Kalau kita dalam keadaan sedar, hukum fiqhnya kita kena menyelamatkan diri dan sembahyang di tempat lain, bukan mati ya, dengan cerita mati dalam sembahyang untuk jadi cerita buah mulut orang, tapi di sisi Tuhan kita membunuh diri. Hati-hati benda tu. Ya, di benda maklumat yang sangat perlu kita adami betul-betul. Jadi Urwah bin Az-Zubair ni berlaku begitu sebab apa? Ya, surau masjid runtuh pun dia tak sedar sebab memang dia khusyuk. Orang lain lari, ya, adakah itu jadi aib? Tak, itu hukum zahirnya. Memang kena lari. Tapi nak cerita ni realiti orang yang khusyuk, dia tak sedar benda tu berlaku sebab dia dengan Tuhan je ketika itu. Sebab tu jadi macam tu. Ya, Muslim bin Yasar tadi kita cerita. Suatu hari yang lain Muslim bin Yasar ya sembahyang dan telah berlaku kebakaran di rumahnya menyebabkan orang ramai hiruk pikuk untuk datang memadamkan api di rumahnya. Subhanallah. Selesai sembahyang, ya, isterinya berkata kepadanya, rumah terbakar menyebabkan orang ramai datang memadamkan api sedangkan ya tuan atau abang bersembahyang terus tanpa berpaling dan menoleh pun. Ini satu tahap solat memang putus hubungan dengan dunia. Ya, memang dengan Tuhan. Subhanallah. Ya, beliau juga pernah berkata kepada keluarganya apabila beliau hendak sembahyang di rumahnya, kamu semua bebas bercakap. Ya, ketika aku solat kerana aku tidak mendengar percakapan kamu. Jadi ini tahap tinggi tuan-tuan ya. Mencerita orang yang dia khusyuk, dia tak terkesan langsung. Kalau kita nak solat, kita kena padam TV lah sebab kita masih dengar dan kadang boleh menyanyi sambil baca Fatihah dengan lagu yang kita hafal tu bermain kat TV. Tak boleh. Kita kena hukum dengan cara kita. Dan ini cerita-cerita peringkat tertinggi orang khusyuk. Sampai dia offer, kau nak buat apa buatlah. Sebenarnya aku tak akan terganggu dengan apa yang kamu lakukan. Bising ke, bercakap ke, tapi hukum zahirnya bagi orang yang tengok orang tengah sembahyang, dia kena hormat. Tapi nak cerita tahap solat Muslim bin Yasar ni terlalu khusyuk. Ya. Allahumma rzuqna mithla ma razaqtahum ya Allah. Amir bin Abdullah ketika bersolat tidak dengar pun anak perempuannya memukul rebana, main kompang dengan beberapa orang perempuan sedang bercakap-cakap serendah hatinya dalam rumahnya.
Ini semua cerita orang yang khusyuk sampai dia tak ada apa-apa dah. Ya, terasa terganggu dengan apa-apa yang ada di sekitarnya. Ambas bin Uqbah apabila rokok, burung-burung hinggap di atas belakangnya kerana menyangkanya palang turus pagar. Dia rokok tu, ya, burung datang hinggap. Ada dua benda lah yang akan berlaku pada rokok dia. Pertama, rokok dia langsung tak bergerak. Ya, tak bergerak langsung. Lurus dan tak bergerak. Yang keduanya lama. Barulah datang burung. Kalau sekejap macam kita tak, burung tak akan datang. Dah sekejap dah bangun. Itu lama. Ini solat sendirian. Ini solat malam ke, solat sunat ke, siang. Yang solatnya terlalu lama. Rokoknya, bacaan tasbihnya sempurna. Samping bacaan Allahumma laka raka'tu. Ya, dan sebagainya. Tasbihnya panjang, rokoknya panjang sebab itu. Sampai haiwan menyangkakan dia pagar. Allah. Itulah di antara kisah-kisah hebatnya khusyuk. Orang-orang yang solat bersama dengan Tuhannya. Maka setelah mendengar kisah-kisah ini, cuba tanyakan pada diri kita setakat manakah tahap pencapaian khusyuk kita dalam solat. Ya, adakah 10% daripada dia orang? Nak mula 90 tak bersabar, 50 pun tak bersabar. Kalau adalah 10% daripada mereka tu, Allah, indah solat. Kalau kurang pada itu atau tak ada langsung, kita kena lakukan sesuatu. Masih ada kesempatan dan ruang, dan sebab itulah kita terus mengaji begini dengan harapan moga-moga dengan rahmat dan keberkatan majlis pengajian pada tengah hari Allah rezekikan sikit secebis sekhusyuk untuk kita jadikan pemula, ya, api mula rasa khusyuk dalam jiwa kita ketika kita memulakan takbiratul ihram setiap kali kita bersolat. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq. Ya, dan dengan Allah, dari sisi Allah juga pimpinan untuk dapat semua benda ini. Itu maksud taufik. Cerita orang-orang yang mengambil perhatian berat terhadap kelayanan mereka dalam sembahyang. Artinya bila mana sembahyang tak khusyuk, dia berbuat suatu tindakan. Ini juga motivasi dalam diri kita. Supaya kita tahu bahawa khusyuk terlalu mahal untuk kita abaikan dan biarkan berlalu, tak dapat terhasil dalam sepanjang kehidupan kita. Cerita orang yang mengambil perhatian hebat terhadap kelayanan mereka dalam sembahyang ini supaya kita lebih prihatin terhadap kealpaan dan kelalaian kita dalam menunaikan solat. Maka di sini disebutkan beberapa riwayat, dua riwayat yang menceritakan tentang betapa prihatinnya para salaf. Bila sebut salaf, salaf ni orang yang terdahulu. Salafus salih artinya orang-orang terdahulu yang baik. Ya, dan salafus salih kalau hidup ikut hadis Nabi, khairul quruni qarni, itu Rasul sebut 3 kurun. Thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum, iaitu kurun sahabat, kurun tabi'in dan tabi'in. Apa dia tabi'in? Tabi'in artinya orang-orang yang mengikuti laluan kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Ini jaminan baik. Dan kemudian ada salaf salih ni, kumpulan 3 ni lah. Kemudian ada kumpulan tabi'in, tabi'in, pengikut kepada para tabi'in. Artinya kalau dirujuk kepada kurun 100 tahun ni, 300 tahun pertama daripada zaman Rasulullah SAW sampai kita. Jadi kalau ikut hijrah 300 tahun tu, Rasulullah jamin itu adalah kurun terbaik. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun, kata Rasulullah, kurun aku, dan kemudian satu kurun yang mengikuti mereka, dan satu kurun sesudah itu yang menyusuli mereka. Artinya 300 tahun. Yang mereka ni lah dipanggil golongan salafus salih, iaitu golongan para sahabat, tabi'in dan tabi'in, pengikut kepada para tabi'in. Jadi inilah dia, salafus salih, orang-orang salih. Sebab apa? Diceritakan baik, bukanlah tak ada orang jahat, tapi environment, suasana kehidupan hari itu, dan majoriti umat hari itu adalah orang-orang yang baik. Berbeza kita hari ini, bukan tak ada orang jahat, banyak orang jahat, tapi bukan tak ada orang baik. Ada orang baik, tapi majoriti kehidupan hari ini adalah orang-orang yang tak baik.
Ya, susah nak jadi baik sebab ramai tak baik. Di zaman dulu, ya, senang nak jadi baik. Ya, nak buat jahat tu malu. Nak buat jahat tu rasa janggal. Sebab itu, ya, golongan kelompok umat yang dijanjikan kebaikan oleh baginda Nabi SAW. Zaman kita zaman fitnah, kebaikan tu dirasakan pelik, kejanggalan, ya. Dan orang-orang buat baik, ya, memang terasing. Maka dia perlu berjuang lebih. Rasulullah pujuk yang mengatakan bahawa kumpulan makhluk ataupun manusia-manusia yang sebegini hebat jadi berusaha jadi baik di zaman yang sangat mencabar ini, Rasulullah panggil ikhwan, ya, saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara-saudara, moga-moga kita jadi ikhwan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah pula, ini sebahagian daripada kisah suri teladan bagaimana sebahagian daripada para sahabat dan salaf soleh, ya, menghukum diri sendiri demi menebus kelalaian mereka tentang solat. Diriwayatkan bahawa Abu Talha Al-Ansari bersolat dalam kebunnya yang ditumbuhi dengan pohon-pohon tumbuhan, ya, dusun lah. Tiba-tiba dia tertarik dengan seekor burung yang kehitam-hitaman sedang terbang dari atas pokok mencari jalan keluar dari kebun itu. Kebun rimbun, dia nak keluar jadi semak dengan daun-daun, tak dapat jalan keluar. Jadi mata beliau yang mengekori pergerakan burung tu ke sana, ke sana. Tengah solat ni. Sebab solat kena tengok bawah, jangan tengok atas. Ya. Yang menyebabkan beliau terlupa bilangan rakaat. Seketika sahaja dia terikut mata dia mengekori gerakan burung tu dan akhirnya dia terlupa, rakaat ke berapa ke aku ni. Kemudian, yang ni sahabat ya, Abu Talha Al-Ansari ni, nama pun Al-Ansari maksudnya kawan Ansar yang membantu, ya, orang Muhajirin. Beliau kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW dan bercerita tentang apa yang dialaminya. Dia tak khusyuk, lupa waktu solat. Lupa rakaat solat kerana leka dengan burung di dusun. Kemudian ni penduduk Madinah lah, kemudian untuk menebus rasa bersalahnya, ya, antaran kelekaannya dalam solat itu, maka beliau telah berkata kepada Rasulullah, dia sendiri mengusulkan, ya, kebun kau itu adalah menjadi sedekah ini. Sebab aku sembahyang, aku leka tu, kebun aku yang sangat cantik, sangat rimbun tu, ya, aku dah sedekahkan fi sabilillah. Maka perbuatlah kepadanya menurut kehendakmu. Dia serah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta dia. Subhanallah. Ya, kita leka main kereta, motor, ya, dengan kerja kita, aktiviti bisnes kita, kita tak jual benda tu, tak gadai benda tu. Dan tak payah pun buat begitu. Sebab kita masih memerlukan. Kita kembalilah usahakan khusyuk dalam solat kita. Seorang lelaki telah bersemayam dalam kebun kepunyainya dan lingkari dengan pokok kurma yang berbuah lebat. Ini pula kat kebun kurma tengah buah banyak. Ya, lalu dia melihat kepada pokok kurma yang berbuah itu langsung menyebabkan dia terpesona dan terlupa rakaat salatnya. Selepas itu dia menceritakan itu kepada Khalifah Uthman radhiyallahu an. Ya, Rasulullah dah tak ada zaman Khalifah Uthman. Ya, Ibn Affan radhiyallahu an. Apa kata Sayyidina Uthman? Ya, kita ini lantas diulas dengan pengakuan lelaki ini kebunku itu adalah menjadi sedekah bermula hari ini. Maka jadikan dia, ya, untuk jihad fi sabilillah dan azza wa jalla. Allah azza wa jalla. Kemudian Sayyidina Uthman telah menjual kebun tersebut dengan harga 50,000 untuk diletakkan, ya, dana itu di Baitul Mal kaum muslimin. 50,000 dirham ke dinar pun kita tahu dinar kot rasanya. Jadi inilah dia pengorbanan orang-orang yang jujur, ya, jujur terhadap ruang solatnya. Dia ada soalan ni, cik. Ustaz, untuk mendapatkan solat sahal waktu kita mestilah siap. Jadi jika sejadah sebelum azan lagi. Tapi saya tak dapat buat seperti itu sebab saya tak tahan air wuduk dan cepat terbatal menjadikan saya ambil wuduk lepas azan, dan adakah itu juga dikategorikan melambatkan solat? Okey. Kita pun tahu tentang keperluan diri kita. Sebab tu asas benda-benda ini semuanya adalah hukum fiqh. Bagi orang yang tak boleh tahan wuduk, ada satu kumpulan yang lebih teruk, yang panggil daimul hadath. Daimul hadath ni orang yang sentiasa meleleh najisnya.
air kencing ataupun najis, ya, buang air besar tu lah. Maka ya, lagi satu orang yang pakai beg najis, dia pun kena tahu bahawa dia tak boleh berada di ruang solat, ataupun berwuduk bertaharah awal, melainkan selepas azan, selepas masuk waktu. Sebaik azan lah, bukan selepas azan. Bila masuk waktu baru boleh istinja, bersihkan diri, tukar beg baru, ya, barulah boleh berwuduk. Orang begini memang tak ada ruang untuk tu. Ia tidak dikira melambatkan solat. Macam juga, ya, tuan yang bertanya ini juga. Kalau kita tahu realiti keperluan kita tak boleh, kita duduk, memang akan keluar angin. Maka tak apa. Ya, kita usahakan apa yang termampu. Ya, boleh saja kita datang awal untuk bersiap, ya, tetapi bila mana dah batal tu, kita kena keluarlah sebelum iqamat untuk ambil wuduk baru. Maka kita tidak dikira melewat-lewatkan solat atas masalah ini, kepayahan ini. Sebab ini adalah yang darurat, yang telah mengalami, yang telah, ya, kita alami. Maka kita kena usaha hukum fiqh agar solat kita sah. Datang awal, kalau solat Jumaat lagi susah nak keluar. Tapi kalau sembahyang fardu mungkin boleh duduk dulu. Kan? Lepas wuduk pertama batal pun duduk dulu, nak qomat nanti baru. Tapi kalau tak mampu juga, ya, kita bolehlah lakukan apa yang kita mampu dengan harap Allah Subhanahu Wa Taala menerima apa adanya kita, sekadar kemampuan diri kita. Ya. Jadi begitulah. Sebenarnya, ya, kita kena tahu kita memang ilmu ni dia atas rujukan. Tapi kita hanya dituntut untuk melakukan di batas mampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebankan, ya, suatu jiwa tu dengan satu ketetapan, melainkan wus'aha. Illa wus'aha. Wus'aha ni ruang luas kita, kemampuan upaya kita itu sahaja. Jadi kalau kita mampu berwuduk awal, boleh datang awal, maka Allah tuntut hak itu. Tapi kalau kita tak mampu, kita mampu yang ini, maka nilai kita di situlah di sisi Allah. Nilai Allah bukan pada pencapaian, nilai Allah pada hambanya sejauh mana kesungguhan dan hati dia bersama dengan tu. Tuan-tuan, ada orang yang tak mampu nak solat, ya, dengan sempurna sebab apa, dah sakit, tapi dia mampu rukuk dengan begitu saja untuk menyatakan rukuk dan sujudnya. Itulah nilai dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham, ada orang mampu datang dengan pakaian cantik untuk ke masjid sebab dia mampu. Ada orang memang ini je pakaian yang dia ada yang paling baik, maka itulah mampu dia. Memang ya, orang kata huzur zinatakum inda kulli masjid, kena berhias setiap kali datang masjid. Tapi hiasan yang saya mampu ni je pakaian yang saya ada, Ustaz. Maka di situ nilai Allah. Kita ada pakaian mewah pun, tapi pakaian kita keluar masjid lagi mewah, maka ada persoalan lain. Sebab itu, ya, tentang ibadah ni kita asasnya ilmu fiqh, dan kemudian bila pelaksanaannya, performanya, kita kena rujuk mampu kita dan hati kita dengan Tuhan. Itu je. Ya. Jadi merangkum soalan itu. Okey, Puan Khadijah. Ya, Khadijah bertanya, Assalamualaikum Ustaz, kalau kita terlolap ketika solat, lolap ni negeri 9 tu, perlukah kita keluar dari solat jika kita terbatal? Cara nak keluar dari solat perlu memberi salam dulu ke, walaupun ketika serah ataupun menjadi kini, solat ni bila mana terbatal, di antara perkara yang membatalkan solat adalah bila mana batal wuduk. Dan merujuk pada situasi ini, batal wuduk adalah kerana tertidur. Tertidur ni kadarnya bila mana wuduk, tidur yang kita dilakukan itu adalah, ya, tidur yang tidak tetap dua punggung dan hingga hilang akal. Hilang akal ni maknanya hilang tumpuan. Dan kalau hilang seketika, ya, dan kemudian kembali semula, itu tidak dikira sebagai tidur yang membatalkan wuduk. Dia tidur yang betul-betul terlelap ni. Kalau dah baca tahiyat tu sampai dengar jangan, itu memang dah lelap bang, yang tu batal. Itu hilang akal. Yang tak tetap dua punggung ni artinya tidur yang kalau terkentut tak rasa. Dan kalau baca tahiyat akhir tu sampai terangkat punggung tidur, ya, walaupun dia kata dia terlelap, akal dia masih bertumpu, batal memang tu. Tak tetap dua punggung. Waktu tidur baring sekalipun, ya,
Kalau bila mana sedar tu dah teralih ke kiri ke kanan, maka batallah wuduknya. Maka dalam solat kita tengok, kita ni terlelap sekejap, hilang akal ke tidak, ya, dan batal tak wuduk. Kalau batal, maka solat batal. Ya, terlelap tu tak batal selagi mana dia tidak sampai pada kategori, ya, tidur yang membatalkan wuduk. Ya, tidur yang membatalkan wuduk. Tadi itulah dengan keadaan hilang tumpuan akal, terus hilang, hanyut terus, ya, bukan terlelap seketika tu. Dan berlaku, ya, kalau ketika duduk punggung terangkat, sembahyang tak ada baring kan, kecuali orang yang sakit. Katalah orang yang sakit dia sembahyang baring, tengah sembahyang tu hilang, terlelap, ya. Kalau lama terlelapnya sampai hilang akal, batal lah, sebab punggung dia masih kat baring tu. Kalau mengiring batal terus. Jadi ceritanya, bila mana dah batal pula? Dah batal, tak perlu beri salam. Ya tuan-tuan, bila dah batal, tak ada perlu beri salam. Maka terus saja bangun. Bila dah batal, artinya sembahyang tak valid. Dan tak ada pun cara sopan, minta izin, beri salam. Ya Allah, saya minta izin ya, saya dah batal, saya keluar tayang. Tak ada. Ya. Cuma kalau dalam solat berjemaah, kita nak keluar daripada saf, ada adabnya. Tapi kalau solat, ya, belakang kita kosong, ataupun kita solat sendirian, bila dah batal, tak ada masalah. Terus keluar sahaja. Keluar sahaja terus. Tinggalkan tempat itu. Ya, kalau tengah rokok terkentut, keluar sajalah. Tapi kalau ada hak saf di belakang kita, maka kita kena tekuk mulut isyarat kita dengan hidung begini, dan punggung kita berhadap kepada punggung saf kita tu, dan muka kita menghadap kepada jemaah yang di hadapan. Dan kita mohon laluan tunduk untuk lalu yang sampai ke hujung saf, selari dengan saf kita yang tu, yang di belakang saf yang kita sedang berada tu. Ini kata saf kita kan, kita kat sini tadi, maka lalu belakang ni. Jangan pergi depan orang tu. Jangan lintas tu, cross sampai ke tepi baru keluar. Dengan keadaan pengisyarat pegang hidung tu adalah isyarat, ya, kepada rujukan perbuatan Sayyidina Ali ketika dia hidungnya berdarah ketika solat. Ya, maka ceritanya tak perlu, ya, beri salam sebab wuduk dah batal, sembahyang pun dah tak ada, dan cuma adabnya ketika solat berjemaah kita dipandu gitu. Ya, untuk tidak mengganggu orang yang solat, kita merapat kepada punggung rakan-rakan kita yang berada di sama-sama, dan kita keluar ke tepi paling dekat, ke kiri atau kanan, dan kemudian daripada tepi itu kita keluar terus daripada orang solat, memperbarui wuduk dan sertai balik sembahyang, ya, di saf belakang. Jangan balik start motor terus, ya, batal wuduk je, nak malu apa, sembahyang terus. Wallahu a'lam. Jadi tak ada beri salam, ya, ketika berdiri, kita rukuk bila mana solat kita batal. Wallahu a'lam. Kita sambung sikit lagi. Itulah sikap keprihatinan para sahabat, ya, dan salafus salih terhadap ibadat solat mereka untuk direnungkan dan dimenungkan. Ya. Biar sampai termenung pun tak apa. Untuk kita respon kepada sikap kita yang sambil lewa, cuai dan tak kisah tentang khusyuk solat kita. Dan banyak kamu doa dengan doa yang saya sebut tadi, ya. Muka surat, kalau siapa nak doa ni, tengok kitab muka surat 238. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku, ya, untuk ingat padamu, untuk syukur padamu, dan memperelokkan amal ibadahku kepadamu. Itulah tanda kita bersyukur pada Allah, ya, kita sembahyang dengan khusyuk dan mohon bantuan kepada Allah untuk khusyuk dengan doa tadi yang telah pun kita sebutkan dan kita rujukkan ini. Jadi moga-moga apa yang kita bincangkan pada tengah hari ini memberi pulangan manfaat yang banyak untuk kita, ya, iaitu sama-sama kita mengusahakan solat yang khusyuk agar kita dapat mengisi keperluan jiwa kita, rohani kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya menghadap Tuhannya dengan sepenuh jiwa dan minda agar dia dapat hak, ya, sebagai hamba Allah yang pernah khusyuk dalam kehidupan di dunia yang sementara ini untuk solat. Wallahu alam. Ada apa-apa persoalan lain? Kalau ada boleh suarakan, boleh tuliskan. Kalau tak ada, ya, kita imbas pintas lalu sembang-sembang kita pada tengah hari ini, ya, bercerita tentang khusyuk solat, ya, bagaimana Rasulullah dan para sahabat bersolat sebegitu khusyuk sampai tak ada, ya, kesakitan dan kenikmatan dunia yang boleh mencabar, ya, kenikmatan solat. Begitu juga, ya,
Betapa bersedianya Zainal Ali ketika mana nak mula solat pun dah dirasakan pucat mukanya. Orang rasa dia demam, orang rasa dia sakit. Tak. Bila ditanya, ya, dia cuma menghayati suasana yang bakal dihadapi ketika itu, iaitu dia sedang hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Jadi kita juga kena mengusahakan peringkat itu, iaitu bersolat dengan sepenuh rasa. Ya, kita cubalah dengan, ya, janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah janji siapa yang betul-betul berusaha mujahadah jalan kami, Allah akan tunjuk jalan. Jadi kita dah banyak panduan ni, dan insya-Allah kita praktikkan, ya, apa sahaja yang telah kita fahami. Di penutup bicara kita tentang bab ini disebut qad aflahal mu'minun. Sungguh telah berjaya orang-orang beriman. Yang syarat mulanya, pertamanya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang khusyuk dalam sembahyang mereka. Dan insya-Allah minggu hadapan, jika direzekikan pertemuan sekali lagi, kita bakal membicarakan tentang hakikat salat. Ya, ada sembahyang tarikat, sembahyang syariat, dan sembahyang hakikat. Apa benda ni? Ya, ini semua kita nak bicarakan pada minggu hadapan. Moga-moga ada rezeki pertemuan supaya kita lebih faham bahawa sembahyang yang kita kerjakan ni di peringkat syariat, ya, begitu lulus, tapi di peringkat makrifat, hakikat kita belum lepas. Jadi ada usaha-usaha yang perlu kita terus jayakan. Moga-moga kita dapat. Ya, direzekikan pertemuan, perbincangan untuk minggu hadapan, merujuk dengan kitab yang sama, Fiqhus Shalah. Wabihi wallahu a'lam. Terima kasih atas tumpuan dan kehadiran semua. Ya, mohon kongsikan, ya, kepada rakan-rakan yang tak sempat bersama kita pada ruang hari ini. Semoga kebaikan itu dapat kita, ya, nikmati dan panjangkan bersama. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih, ya, Nur Hadi. Atas ucapan terima kasih saya cakap sama-sama, dan semua rakan-rakan yang lain juga, terima kasih kerana menghadiri kuliah pengajian ini, ya, sama-sama. Atas ucapan terima kasih yang saya jawab, ya, kepada rakan-rakan yang mengucapkannya. Moga-moga kita semua dalam rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala sampai hujung nyawa. Sekian dulu, apa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.